Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizun binti Haji Ahmad. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan tajuk iaitu akhlak asas pembentukan jati diri masyarakat. Okey, baik, kita tengok dahulu definisi akhlak. Apa itu akhlak? Okey, akhlak dari segi bahasa berasal daripada perkataan khulq yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah SAW yang bermaksud akhlaknya iaitu Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah antaranya seperti kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW yang semuanya merupakan pelaksanaan dari ajaran Al-Quran. Okey, baik. Manakala akhlak dari segi istilah, menurut Imam Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Antaranya seperti contoh, setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Okey, dari segi sifatnya, tingkah lakunya. Okey, manakala akhlak dari segi istilah, menurut Ibnu Mashkawih, akhlak ialah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran. Okey, akhlak juga membawa definisi budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Rasulullah SAW bersabda iaitu yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak juga merupakan suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan juga masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, malaikat, jin dan juga dengan alam sekitar. Okey, seterusnya kita tengok pembahagian akhlak. Okay, akhlak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama al-akhlak al-insaniyah al-asasiyah, iaitu akhlak asasi manusia, dan yang kedua akhlak al-islamiyah. Okey, al-akhlak al-insaniyah al-asasiyah, iaitu akhlak merupakan asasi manusia. Ianya membawa maksud segala sifat asas yang telah sedia ada bersama kewujudan insan tersebut, serta mencakupi sifat-sifat yang melayakkan mereka untuk mencapai kejayaan di dunia ini. Antara sifat-sifat asasiyah yang membolehkan seseorang insan tersebut mencapai kejayaan di muka bumi ini ialah seperti yang pertama, mempunyai kekuatan dan keazaman yang kuat dalam sesuatu perkara. Yang kedua, menampilkan diri dalam sesuatu bidang, sabar dan serta mempunyai daya ketahanan diri yang kuat dalam memikul setiap perkara yang besar. Dan yang ketiga, berkemampuan dalam mentadbir sesuatu perkara bertepatan dengan zuruf mahupun keadaan. Okey, itu antara al-akhlak al-insaniyah. Okey, seterusnya kita tengok akhlak al-islamiyah. Okey, akhlak yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak al-islamiyah mempunyai pertautan yang erat dengan akhlak insaniyah al-asasiyah. Malah, akhlak ini merupakan pelengkap bagi akhlak al-asasiyah. Akhlak al-islamiyah meletakkan akhlak asasi manusia pada paksi dan fungsinya yang sebenar serta mengarahkan umat manusia untuk melakukan
kebaikan. Okey, seterusnya akan disambung oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Hassan, nombor matrik 048028, akan menyambung pembentangan daripada kawan saya di bawah tajuk akhlak asas pembentukan jati diri masyarakat. Okay, saya akan terangkan jati diri masyarakat Islam. Sebelum tu saya akan terangkan maksud jati diri dari segi bahasa dan istilah. Okey, maksud jati diri mengikut Kamus Dewan ialah diri yang tulen dan diri yang murni. Manakala dari segi istilah pula, jati diri bermaksud sikap atau perangai murni yang telah sebati dengan diri seseorang, sama ada berbentuk luaran ataupun dalaman. Manakala maksud masyarakat Islam pula, masyarakat Islam ialah masyarakat yang tertegak di atas akidah dan pemikiran tertentu yang melahirkan sistem kehidupan yang keseluruhannya berpegang kepada Al-Quran, hadis dan ulama sebagai rujukan dalam kehidupan seharian. Menurut Zainal 2005, sejarah menyatakan bahawa sebelum kedatangan penjajah barat, masyarakat alam Melayu telah mempunyai tamadun dan intelektual yang tinggi serta cemerlang. Sebelum kedatangan Islam, rumpun Melayu tidak mempunyai asas perpaduan dan jati diri untuk membezakan dengan rumpun yang lain. Dengan bangsa yang lain ataupun bangsa yang lain. Setelah kedatangan Islam ke rantau ini, barulah rumpun Melayu menemui asas jati diri yang sebenar, iaitu agama Islam yang kekal sehingga ke hari ini. Okey, slide seterusnya. Okey, seterusnya saya akan terangkan tajuk asas jati diri Islam mengikut bahagian ras ataupun kaum bangsa masyarakat dunia. Di kalangan akademik telah membahagikan ras ataupun kaum bangsa masyarakat dunia kepada 5 jenis, iaitu yang pertama kulit putih, yang kedua kulit hitam, yang ketiga kulit kuning, yang keempat kulit merah dan yang kelima last sekali kulit sawo matang. Menurut Muhammad Yusuf 1992, dalam kerangka pembahagian ini, iaitu kaum Melayu telah digunakan untuk dengan merujuk 3 elemen utama, iaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua mendiami kawasan Nusantara, yang ketiga mengamalkan sosial budaya dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Punca yang slide seterusnya, punca utama masyarakat Melayu memilih Islam sebagai asas jati diri kemelayuan. Punca utamanya ialah menurut kebanyakan sarjana moden, punca yang menyebabkan masyarakat Melayu memilih Islam sebagai asas jati diri kemelayuan antaranya ialah yang pertama, kesucian dan kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua, ajaran Islam amat bersesuaian dengan psikologi dan mentaliti masyarakat Melayu. Yang ketiga, sifat ajaran Islam yang mudah difahami, rasional dan sesuai dengan fitrah manusiawi berbanding dengan agama lain. Yang keempat, cakupan agama Islam tidak bersifat perkauman yang terhad kepada sesuatu bangsa semata-mata. Jelas dari sini bahawa agama memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ini adalah kerana semangat perpaduan dalam kalangan umat Melayu dan kesemua umat Islam seluruh dunia dari setiap zaman dengan warisan tamadun yang tinggi. Untuk setakat ini saja pembentangan saya pada hari ini. Seterusnya kawan saya akan sambung untuk tajuk seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faidatul Syahira binti Izzuddin, 048010. Hari ini saya akan membentangkan kepentingan akhlak dalam Islam. Kepentingan akhlak dalam Islam daripada segi individu, yang pertama, dapat membina jati diri yang baik seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita
kita dapat mengelakkan iman daripada menjadi lemah dan dapat memelihara diri daripada terpengaruh dengan anasi-anasi yang jahat. Yang ketiga, kita mampu menghapuskan kesalahan seseorang itu seperti air yang menghancurkan tanah yang keras. Daripada segi masyarakat pula, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana dalam menjadikan manusia itu yang saling memerlukan antara satu sama lain bagi mencapai sesuatu matlamat. Yang kedua, jika dalam jiwa manusia itu tumbuh sifat-sifat yang hina, amat besar bahayanya kerana ianya dapat menguasai kehidupan hingga menjadi perselisihan faham antara satu sama lain. Contohnya adalah sifat rasuah dan menipu antara satu sama lain. Yang ketiga, pada zaman Rasulullah SAW, ramai masyarakat terpikat untuk memeluk agama Islam kerana terikut dengan akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh baginda iaitu Rasulullah SAW. Seterusnya, dari segi keluarga pula, yang pertama, tunjuk ajar akhlak daripada kedua ibu bapa dapat membantu sesebuah keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Yang kedua, bimbingan daripada keluarga dapat membentuk akhlak yang baik terhadap anak-anak. Yang ketiga, amatlah penting bimbingan daripada keluarga agar kita tidak terjebak dengan kejahatan. Yang terakhir, daripada segi negara pula, jika akhlak rakyat negara terpelihara, maka negara akan menjadi semakin maju. Yang kedua, pemimpin yang berakhlak mulia dapat memimpin dengan berwibawa dan adil dan menjadikan negara kita semakin aman dan makmur. Yang terakhir, rakyat berakhlak mulia dapat menjadikan sesebuah negara itu menjadi negara yang contoh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurziah binti Musa, 047667 daripada kumpulan yang ke-9 ya. Akan menyambung pembentangan yang telah disampaikan oleh rakan-rakan saya. Okey, tajuk yang kami bawa ialah akhlak asas pembentukan jati diri masyarakat Islam. Okey, baik, saya akan menyambung tajuk yang seterusnya, bahagian yang seterusnya iaitu pengajaran dan akhlak Islam dalam membangunkan modal insan ya. Kita tahu dalam kemasyarakatan kita ini adalah masyarakat yang terbina atas nas-nas iman dan ubudiyah kepada Allah, yang akan membina asas ketakwaan kepada Yang Maha Pencipta ya. Jadi akhlak adalah sangat penting di dalam membangunkan modal bersifat fizikal. Okey, baik. Melalui akhlak ini juga ia mampu membawa kemajuan dan kecemerlangan peradaban ummah. Okey. Sistem pendidikan Islam dapat memperkasakan jati diri Melayu Muslim. Okey, di samping itu, akhlak yang lengkap dan teratur juga mampu menghasilkan rakyat yang berpengetahuan tinggi dan menjaga jati diri sebagai seorang Muslim. Okey, ia mempunyai nilai kerohanian dan nilai etika yang mantap ya, hasil daripada kesepaduan jasmani, rohani, emosi dan intelek dalam pendidikan Islam. Okey ya. Dia dapat juga melalui ini ia dapat juga melahirkan masyarakat yang beriman, berkualiti dan cemerlang dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Okey, kita tahu Allah telah menjadikan kita manusia bertujuan memakmurkan bumi semesta ya. Manusia dilengkapkan dengan roh, akal dan keinginan berinteraksi serta berhubung antara satu sama lain. Jadi cara perhubungan kita mengikut peraturan yang telah ditetapkan dengan mematuhi peraturan atau cara hidup yang tersusun yang telah ditetapkan di dalam
kitab suci Al-Quran, ya. Jadi akhlak sangatlah penting di dalam kehidupan kita semua. Okey, ya. Seterusnya daripada tajuk yang telah dibentangkan tadi, dapatlah dirumuskan bahawa sesungguhnya dapatlah disimpulkan bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang amat rapat dengan Islam, ya, dan Islamlah merupakan ciri kekuatan dalam kehidupan kita masyarakat, ya. Okey, usaha untuk meneguhkan jati diri dan mempertahankan Islam ini telah dilakukan melalui wasilah yang pelbagai, ya, pelbagai yang disampaikan oleh pendakwah-pendakwah, ya, orang-orang yang berpengetahuan intelek, ya. Okey, macam-macam cara disampaikan. Untuk itu, asas pembinaan jati diri perlu jelas dan bertolak dari sumber yang mantap. Okey, kefahaman masyarakat perlu dijana dengan asas kefahaman Islam yang sebenar. Tahap kefahaman dan penghayatan Islam masyarakat, budaya yang bercanggah dengan Islam, dan tahap pembacaan bahan-bahan bermutu dalam kalangan masyarakat perlu ditangani secara berhikmah, berakhlak, ya, dan memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Okey. Daripada keimanan yang teguh akan melahirkan manusia yang tahan uji, ya, dan berakhlak mulia. Sesungguhnya perlakuan akhlak yang terpampang di permukaan diri seseorang adalah manifestasi atau terjemahan keimanan atau akidah yang terpahat kemas dalam diri individu yang berkenaan. Okey, sebagai kesimpulannya, agama Islam adalah agama yang cukup lengkap, ya, dalam semua aspek kehidupan. Ya, ia adalah agama yang mengatur cara hidup manusia di dunia ini agar sentiasa harmoni, bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat juga, ya. Allah telah mengutuskan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam, sebagai pelengkap di dalam kehidupan kita yang beragama Islam. Okey, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian.